Hari ini kita akan bercakap tentang camping. Kita akan bagi 7 tips ataupun cadangan untuk berbelanja untuk barang-barang camping. Nombor 7 adalah kapasiti. Kapasiti ini termasuk kemah, termasuk flysheet, termasuk kerusi, semua sekali. Kapasiti mesti diambil kira supaya kita tak beli barang tu kena beli lagi. So kapasiti, kemah yang berjenama C ke, berjenama daripada D ke, kalau dia tulis 4, dia akan jadi selesa mungkin 3. Kalau kapasiti tu 6, mungkin selesanya 4 ataupun 5. Kenapa saya cakap macam ni? Kemah yang banyak diimport adalah boleh berkemping di kawasan suasana sejuk. Suasana sejuk, dia akan tidur dalam sleeping bag dan rapat-rapat. Untuk di Malaysia, untuk tidur rapat-rapat dalam kemah, satu benda yang panas dan berkuap. So, kena ambil kira daripada segi itu. Memang dia tulis 4, memang muat boleh masuk 4, tapi lebih baik dia kepada 3, lebih bagus. Tapi kapasitinya tetap besar. Kalau kita beli kemah yang daripada Made in C ataupun yang biasa punya, kita beli, tak ada masalah. Saya pun beli yang tu juga. Tapi kalau dia tulis kapasiti 6, maaf tuan-tuan, dia boleh 3 saja. Kalau dia tulis maksimum 4, saya silap boleh untuk 2 saja. Memang dia akan bagi ukuran apa semua, tapi benda tu tak work. So kena faham, jangan tengok kapasiti 10, boleh masuk ramai. Tak tuan-tuan, dia hanya boleh masuk dalam 5 atau 6 sahaja. Kebanyakannya macam tu. Kalau dia tulis 6, selesa 4. Even daripada jenama yang mahal pun macam tu. Maksudnya kalau family ada 10 orang, cari yang 10 punya. Tolonglah cari yang 12, supaya selesa. Kapasiti ni juga termasuk kerusi. Macam berat saya 120 macam tu. So kita kena cari kapasiti kerusi yang mahal. Terpaksa. Kalau beli juga yang kapasiti yang rendah, anda akan membeli 2-3 kali. Sekali pakai kemah patah. So kena faham, berat memainkan peranan untuk kita beli kerusi. Okey. Untuk yang keenam, saya letakkan sebagai fasa. Fasa ni adalah fasa camping kita takat mana. Di grup-grup camping, Facebook, everything, Instagram ke banyak orang beli dan jual. Benda tu adalah great move. And then orang boleh beli barang second hand yang masih elok. Pre-love punya barang sangat-sangat bagus. Cuma kita kena tahu fasa kita takat mana. First, kita hanya akan beli untuk pergi je bercamping, untuk test. Sekali tiba-tiba tak cun, barang pun akan berterbengkalai selama setahun. Kalau kita beli benda tu beribu-ribu, dia akan berterbengkalai lah ribu-ribu kita. Kalau kita beli ratus-ratus, terbengkalai lah ratus-ratus kita. So, fasa ni pada saya adalah bila dah beli barang daripada D, pakai elok, tiba-tiba tengok dalam Facebook orang pakai all black. Tak kisahlah jenama apa, banyak sekarang semua jenama all black. So kita pun tukar setting kepada all black. Lepas tu tiba-tiba dark khaki, and then wood extreme. Kita tukar lagi. So pada yang ada bajet, tukarlah banyak kali mana pun, tak ada masalah. Tapi cuma kalau yang dah nak set up bajet tu dah nak set up sekali dengan fasa, so kita akan beli ikut fasa kita. Kalau kata memang minat nak set up, kita dah ada target nak set up, so beli barang sikit-sikit mengikut fasa yang kita nak ada tu. Maksudnya fasa biasa, fasa ada tema, fasa kayangan, terpulang. Tapi boleh start daripada awal adalah kita kena counting on kita punya fasa. Yang kelima ni adalah pita pengukur.
Measuring tape. Saya galakkan kepada semua camper ada measuring tape sendiri di rumah. Tak perlulah bawa pergi kedai camping nak sukat satu-satu, tak perlu. Tapi kita kena ada kat rumah. Kenapa saya cakap macam tu? Setiap information yang kita nak beli, even online sekalipun, dia akan bagi tahu kita buka, panjang, lebar, tinggi. Bila buka, dan dia akan bagi tahu juga satu lagi information adalah bila di packing. Barang camping ni kita kena ambil kira bila dia buka dan bila dia ditutup. So, bila dia ditutup ni, kita kena ambil measuring tape. Kita kena tahu besar mana barang ni ditutup. Kenapa saya cakap macam ni? Kerana kita kena tahu kapasiti pula untuk kereta kita. Saya berminat sangat dengan dapur jenama D. Dapur kitchen cabinet, folding kitchen. So, saya minat sangat. Saya nak beli. Tapi saya banyak fikir, muat ke masuk dalam kereta aku? Saya pun, apa yang kita buat adalah, pengalaman saya sendiri, saya ambil peta pengukur. Saya ambil maklumat yang ada, saya ambil peta pengukur, kita sukat kita punya bonet. Kita sukat kita punya seat depan, bonet. So, okay. Saya terpaksa tak beli kerana tak muat masuk dalam kereta. Dan saya tengok apa yang terjadi adalah, ni pengalaman juga dalam grup, rasa tuan-puan pun pernah tengok, orang jual balik. Kenapa jual balik? Kerana tak boleh muat masuk dalam kereta. So, nasihat saya kepada semua camping-camping, sebelum nak berbelanja, tips dia adalah mesti kena ada pita pengukur. Kita ukur dulu. Maksudnya sukat baju di badan sendiri. Kita mampu beli, tapi masalahnya sekarang ada yang mampu beli tapi tak mampu pakai. Kita tak mampu nak bawa ke campsite kerana terlalu besar. So, benda ni kena berhati-hati supaya tak berlaku kerugian. Yang keempat, tapak camping. Saya percaya semua camper ada tapak camping yang favorite. So, kalau macam duduk di Negeri Sembilan, mungkin akan layan PD dekat Port Dickson. Macam saya di Tapah, saya akan layan Cameron Highland dan Teluk Batik, Teluk Senangin. So, saya akan ada. Kenapa saya cakap macam ni? Bila kita ada satu tapak favorite, kita kena beli barang ataupun tipsnya adalah untuk kesesuaian tempat itu. Contohnya campsite Sungai Pauh. Kalau nak beli pancang sekarang, lantai dia kayu, kena beli pancang tulang ikan tu. Lepas tu kalau minat ke laut, kena beli pancang yang panjang. So tips dia adalah ikut tapak kemah. Dan tapak sepatutnya ke camper ni kena ada semua. Tapi ini nasihat saya adalah untuk permulaan kat mana. Kita mesti ada satu favorite ataupun dua ataupun tiga favorite. So kalau semuanya bertentangan, maksudnya lain-lain, gunung, sungai dan laut, so maksudnya kita kena ada semua jenis. Kalau tak, untuk mengikuti jalur bajet kita yang betul, so kita kena faham tempat campsite yang kita nak pergi. So kita boleh tally dengan apa barang yang kita perlu beli, supaya tak ada barang kita beli pancang banyak-banyak, kita tak boleh guna di pantai. Buat apa? So baik kita beli satu pancang yang mahal, panjang, dan kita boleh pakai. Dan kadang-kadang pancang yang panjang belum tentu boleh pakai dekat tempat lain, pasal kita nak ketuk nanti dia berbatu. So benda tu perlu diambil kira. Nombor tiga adalah sokongan daripada keluarga. Kenapa saya cakap sokongan daripada keluarga? Minat tu tak boleh sendiri. Kalau kata bapa minat, mak tak minat, suami minat, isteri tak minat, isteri minat, suami tak minat. So benda ni akan jadi leceh dan pembelian tu takkan dalam kesepakatan yang sama. Perbincangan, sokongan keluarga tu sangat-sangat penting. Pasalnya kita kena sama-sama tally kan keperluan apa. Oh, yang si isteri nak folding kitchen, yang suami kena fikir, kena sukat pita pengukur apa semua. Kitchen ni muat tak masuk dalam kereta. So sama-sama tu kena berbincang. Jangan aku nak yang ni, aku beli yang ni, aku nak yang ni, aku beli yang ni. So sokongan bersama supaya benda tu lebih boleh digunakan bersama dan keseronokan bersama.
Yang kedua, sebelum kita nak membeli, kita kena tanya kita punya minat. Minat dan kita punya jiwa. Tips ni adalah untuk memastikan barang yang dibeli dan minat yang hobi baru yang nak diceburi ini berpanjangan. Kenapa saya cakap macam tu? Kita ada campsite yang dah siapkan kemah, dah siapkan tilam, dah siapkan lampu, dah siapkan kipas. Boleh cuba. Memang agak mahal sikit tapi boleh cuba. Tak selesa lah, panas lah. Okay fine, that means it's not masuk dalam jiwa. So jangan terus beli beribu-ribu ringgit tiba-tiba hanya untuk pakai sekali. Okay, rugi. Benda tu adalah satu pembaziran. So tak ada masalah, boleh join orang ataupun boleh beli dulu basic things dan pergi cuba bercamping. Sekiranya ianya tak kena dengan minat dan jiwa, so jangan upgrade, jangan tambah barang, boleh stop. Hotel pun sekarang dah murah-murah. Bukan kita nak mati, tapi kita nak mengelakkan pembaziran. So minat dan jiwa tu kena betul-betul untuk camping, baru kita beli banyak-banyak. Jangan bila tengok satu gambar di Facebook, oh dia ada flysheet, dia ada kemah, dia ada meja, dia ada kursi, dia ada tilam angin. Tak perlu beli semua. Sedangkan kita boleh je beli kemah dulu, kita pakai Toto yang ada kat rumah. Kita pakai apa pun meja yang ada kat rumah ataupun tu yoga box tempat simpan barang tu kita jadikan meja. Kita boleh dulu makan di atas lantai dengan beralaskan tikar. Pasal kita nak try dulu minat tu kena tak dengan jiwa. Jangan beli dulu. Tips yang pertama. Tips yang pertama adalah tips kepada keseluruhannya lah. Keseluruhannya tips pertama adalah bajet. Tepuk dada tanya poket. Tak kisahlah nak jenama C ke, nak jenama D ke, nak jenama M ke, nak jenama N ke, terpulang. Tapi tanya bajet. Tak perlulah kot untuk bila banyak option, banyak kedai jual barang kemah, kita ada option. Tak perlulah sampai nak berhutang ke untuk mendapatkan. Untuk complete set, saya makan masa selama 3 tahun untuk mengumpulkan semua barang-barang tu. Update. Ada yang saya tukar, tak puas hati dengan ni, kita tukar. So benda tu ada backup. Tak ada masalah. Saya rasa ada yang hardcore pergi tiap-tiap minggu camping. Ada juga mungkin setahun 5 kali, setahun 6 kali pergi bercamping. So dalam masa, biar hobi tu memakan masa dan kita beli. So bajet sangat-sangat penting. Okay, sekiranya ada apa-apa lagi cadangan, boleh tinggalkan di komen. Semoga nasihat ni dapat memberi galakan dan dapat memberi tunjuk ajar kepada siapa-siapa yang nak beli barang camping. Apa-apa pun, tepuk dada tanya bukit. Terima kasih.